أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في بكورنا اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan, izin dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, yang mana nikmat ini tidak ada seorang yang boleh memberi jaminan untuk kita dapat rakaat lagi pada malam dan esok hari. Muslimin muslimat rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bukan sahaja berpuasa di siang hari Ramadan, tetapi pada malam mereka menghidupkan dengan ibadah. Di malam-malam Ramadan mereka lakukan dengan penuh imanan, keimanan, wahtisaba dan pengharapan kepada Allah. Apa ganjaran? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampunkan segala dosa-dosa yang lepas yang telah dilakukan. Ini antara kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepada orang yang melakukan ibadah. Bukan sahaja di siang berpuasa, kemudian malam-malam mereka menghidupkan dengan qiyamul lail. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, antara ibadah yang kita buat pada malam Ramadan, di samping kita buat semayang sunat tarawih berjemaah, satu lagi kita akan buat qiyam pada malam Ramadan, ialah sembahyang sunat witir secara berjemaah. InsyaAllah pagi ini dalam waktu yang ringkas kita akan berkongsi sedikit berkenaan witir. Baik, untuk maklumat semua muslimin muslimat, semayang witir dia merupakan sembahyang sunat yang berada pada ranking nombor 1. Ini kita kena tahu mula-mula. Semayang sunat hak ranking nombor 1, dia bukan duha, bukan tahajud, bukan tasbih, bukan hajat. Di semayang witir nombor 1. Yang pertama semayang fardu lah. Ni memang tak boleh lawan dah lah. Nampak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni kita kena buat. Kalau tak buat berdosa. Selesai fardu ada sunat. Sunat yang nombor 1 witir. Itu dia. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i jadi. Nombor 1 witir, nombor 2 ialah sembahyang sunat qabliyah subuh. Ini nombor 2 ranking dia. Tadi sebelum semayang fardu subuh, ada semayang sunat, sunat fajar, ataupun sunat subuh, ataupun qabliyah subuh. Macam-macam nama lah. Ini ranking nombor 2. Itu dia. Nabi sebut raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh yang kita buat lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ni. Nampak? Nombor 1 witir, nombor 2 qabliyah subuh. Baik, witir. Dia sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut untuk kita lakukan. Kalau mazhab Hanafi, semayang witir ini hukumnya wajib. Bagi mazhab Hanafi.
Satu perkara yang kita kena tahu tentang fiqh Hanafi, kita kongsi sikit. Mazhab Hanafi dia membezakan antara fardu dan wajib. Dia dua perkara yang berbeza. Fardu lain, wajib ini perkara lain. Kita Syafi'i sama. Fardu tu wajib, wajib tu fardu. Nampak? Hanafi tak, dia fardu benda lain, wajib benda lain. Kalau yang fardu, yang 5 waktu tu, ini bagi Hanafi, itu fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Nampak? Kalau yang wajib, ni, semayang witir. Semayang witir wajib, sebab tu bagi mazhab Hanafi, kalau dia mazhab Hanafi selepas semayang isyak, dia akan bangun, buat semayang witir. Pasal dia wajib. Ada membezakan. Contohnya lagi korban. Korban sembelih lembu air raya haji tu Hanafi wajib. Kita sunat muakkad. Nampak? Antaranya lagi apa? Banyaklah. Kalau Hanafi ni 5 tahun sekali wajib pergi Mekah. Pergi haji ke pergi umrah, kena pergi kok. 5 tahun kok mana kena pergi. Macam pilihan raya. Tak kena buat kok 5 tahun. Tak buat-buat lagi ni. Masalah ni. Nampak? Tu dia. Baik. Mustahak nak pilih pemimpin tu. Allahu Akbar. Baik. Satu perkara dalam Syafi'i ni ada satu ibadah yang mana mazhab kita membezakan antara fardu dan wajib. Hak lain sama belaka, fardu wajib kita ni. Satu ibadah fardu dan wajib beza. Kita ikut macam Hanafi. Ibadah apa? Tak? Haji ibadah apa je? Tahu tak? Tak tahu? Tak. Takbir kuat dah. Tak. Nampak? Ibadah haji. Haji. Haji dia ada fardu haji, dia ada wajib haji. Kan beza tu. Nampak? Fardu ataupun rukun haji, wajib haji lain. Haji mazhab kita membezakan. Tapi yang lain fardu dan wajib sama. Hanafi semua fardu lain, wajib lain. Tu sedikit sebanyak tentang mazhab lah, fiqh mazhab ni. Baik. Witir kita sunat muakkad dan kita sunat buat tiap-tiap malam. Walaupun di malam bukan Ramadan. Sebelum tidur ambil wuduk sekali, semayang 3, paling kurang 1 rakaat. Ataupun kita tidur awal, bangun sebelum subuh esok, semayang 3 rakaat, paling kurang 1 rakaat. Itu sunat tiap-tiap malam. Kemudian malam Ramadan kita sunat lakukan witir secara berjemaah. Nampak? Sunat witir berjemaah pada malam Ramadan. Sebab tu kita selepas habis tarawih 8 ataupun selepas habis tarawih 20, kita buat witir berjemaah. Pasal apa kita witir berjemaah? Pasal sunat kita jemaah witir di malam-malam Ramadan. Pasal apa saya sebut pasal benda ni, walaupun sekarang ni 17 Ramadan dah, nak masuk fasa terakhir, pasal orang kita ramai terlepas pandang. Dia duduk kejar tarawih je. Kejar 8 rakaat tarawih, kejar 20 rakaat tarawih, witir dia tinggal. Habis 8 rakaat punggung cabut balik. Habis 20 balik. Ini rugi. Rugi sebenarnya. Tak. Sabar sekejap aje. Sekejap. 3 rakaat bukan lama, bukan 3 jam pun. Sekejap sangat. Untuk kita berjemaah witir bersama imam, sebab nak ambil fadilat witir berjemaah di malam-malam Ramadan. Itu dia, malam Ramadan kita sunat berjemaah witir. Baik. Kemudian dalam witir ini juga dia ada doa kunut. Doa kunut. 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan, sepakat mereka kata sunat kita kunut pada semayang witir. Sunat 4 mazhab sepakat. Kunut pada subuh, ulama tak sepakat sunat. Syafi'i kata sunat. Sebab tu kita subuh ada kunut. Pasal mazhab kita kata sunat. Hambali kata tak sunat. Kita pergi ke Mekah, semayang subuh di Masjid Haram. Sana Hambali, kunut tak ada pada subuh. Pasal apa? Hambali kata tak sunat. Kunut pada subuh, ulama tak sepakat sunat. Tapi kunut pada witir, sepakat 4 mazhab kata sunat.
Nampak? Saya nak sebut kekuatan kunut pada witir. Orang kita buat 15 terakhir kunut. Start kemarin tak? Baca kunut pada witir. Tak apalah. Ataupun kita nak buat 30 malam, tak ada masalah. Boleh buat 30 malam pasal dia sunat. Kalau di Mekah 30 malam witir, 30 malam ada kunut. Pasal benda ni sunat. Kunut pada witir 4 mazhab sepakat sunat. Selesai kunut pada witir. Apa makna witir? Hadis Nabi sebut, innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah ni ganjil. Maknanya satu. Dan Allah suka perkara-perkara yang ganjil. Baik, muslimin muslimat jemaah sekalian, cuba kita perhati. Daripada hadis ni, Allah kata dia suka benda yang ganjil. Cuba kita perhati ibadah kita. Kalau ibadah yang ada kaitan dengan nombor, kebanyakannya nombor tu mesti ganjil. Cuba kita perhati. Kita ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, yang wajib sekali. Yang sunat 3 kali. 1 dan 3 nombor ganjil. Kita semayang, baca doa rakaat, baca doa sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, 3 kali, 3 nombor ganjil. Selesai semayang, kita wirid, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 nombor ganjil. Kita pergi ke Makkah, kita tawaf Kaabah 7 pusingan, kita sa'i Safa Marwah 7 perjalanan, 7 nombor ganjil. Tengok, setiap ibadah yang kalau ia berkaitan dengan nombor, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya mesti nombor ganjil. Pasal apa? Ini hadis, wa yuhibbul witra. Allah suka perkara yang ganjil. Nampak? Cuma pernah dengar tak petua, orang tua kita sebut? Saya masa kecil-kecil pernah juga dengar. Tak, petua dari orang tua kata, kalau nak masuk hutan, jangan masuk dengan bilangan yang ganjil. Lagi dalam hutan ada orang yang akan menggenakkan. Pernah dengar tak petua ni? Ambil mana tak tahu ni. Nampak? Jangan masuk ganjil. Lagi ada orang yang akan menggenakkan. Siapa? Makhluk halus. Tu pocong toyo, wallahu alam. Tengok daripada hadis bercanggah. Yang betul ada hadis. Tak, kalau kita berdua-duaan, lelaki perempuan, memang ada orang yang akan mengganjilkan. Itu ada. Setan mari kacau. Sungguh. Tak. Ini wallahu alam. Mari mana petua ni. Tak. Tapi hadis sebut Allah suka perkara yang ganjil. Sebab tu semayang witir ni rakaat dia ganjil. 1, 3, 5 dan paling banyak 11. Yang kita biasa buat 3. Baik. Kita nak buat 3 rakaat, ulama ajar. Mesti beza dengan 3 rakaat maghrib. Maghrib 3 rakaat, witir pun 3 rakaat. Tak boleh sama, mesti beza. Baik, 3 rakaat maghrib, formula ulama beri untuk mudah faham. Ingat formula. Maghrib formulanya 3, 2, 1. Ini maghrib. 3, 2, 1. Apa makna? 3 rakaat. 2 tahiyat. 1 salam maghrib. Maghrib ada 3 rakaat, 2 tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir, 1 salam. Ini maghrib. Nak buat witir 3 rakaat mesti beza dengan 3, 2, 1 maghrib. Ada 2 cara. Cara pertama formulanya 3, 2, 2. Ataupun satu lagi cara 3, 1, 1. Beza kan dengan 3, 2, 1 maghrib. Witir 3, 2, 2. Apa makna? 3 rakaat, 2 tahiyat, 2 salam. Hak biasa kita buat tu lah. Kita buat 2 rakaat, tahiyat, salam. Sambung 1, tahiyat, salam. 3, 2, 2. 3 rakaat, 2 tahiyat, 2 salam. Satu lagi cara yang orang jarang buat, tapi cara ni pun betul juga. 3, 1, 1. Kita buat 3 rakaat straight. Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat kedua ni macam rakaat pertama, dia tak ada tahiyat awal. Terus bangun rakaat ketiga. Rakaat ketiga baru tahiyat kemudian salam. 3, 1, 1. 3 rakaat, 1 tahiyat, 1 salam. Ini witir. 2 cara, 3, 2, 2 ataupun 3, 1, 1. Nampak? Ini bukan main bola ni.
3-2-2, 4-2-2. Ini rakaat witir. Nampak? Beza. Maghrib 3-2-1, witir 3-2-2 ataupun 3-1-1. Ini dia. Cara nak semayang. Bezakan 3 rakaat. Faham tak ni? Ha? Faham ah? Oh, nampak macam blur. Tak. Mungkin mengatuk kot tau. Ataupun mungkin sedih sebab Chongwei kalah. Oh, tak. Sedih lagi dah habis kot. Kalah dah semalam. Baik. Apa nama ni? Ni rakaat witir. Baik, berlaku masalah. Kita sebut masalah. Biasalah kadang-kadang mana-mana surau, mana-mana masjid dia buat tazkirah tarawih. Kadang-kadang ustaz yang beri tazkirah disuruh jadi imam semayang witir. Ustaz ni pula naik jadi imam, terus takbir Allahu Akbar. Dia tak sebut dah nak semayang 3 rakaat 2 salam ke ataupun 3 rakaat 1 salam. Jadi kita makmum ni confuse. Gelabah nak niat. Niat 2 kan imam buat 3. Niat 3 imam buat 2 1. Susah. Baik, cara mana nak buat bila berlaku situasi macam ni? Kita niat dengan niat yang selamat. Macam mana? Dengan baik. Sahaja aku semayang sunat witir makmun kerana Allah. Selesai. Dan selamat niat macam ni. Nampak? One more. Sahaja aku semayang sunat witir makmun kerana Allah. Selesai ni. Rakaat tak payah sebut. Rakaat aku ikut imam. Kalau imam buat 2 salam, aku 2 salam. Kalau dia buat 3 rakaat 1 salam, aku pun ikut imam. Selesai masalah. Ini kalau imam yang tak beritahulah nak semayang berapa rakaat, 2 salam ataupun 1 salam. Kalau beritahu mudah kita niat. Itu dia. Kemudian berlaku lagi masalah terlajak niat. Ada juga. Bukan adalah ramai berlambak macam ni. Ustaz terlajak niat ustaz. Makcik niat 2, tiba-tiba imam buat 3 straight. Macam mana? Sah tak semayang witir makcik? Dia semayang sunat ni, dia ada sedikit ruksah, keringanan. Dia fleksibel sikit, boleh berubah-ubah semayang sunat. Kita niat 2, tengah-tengah semayang rasa nak up jadi 3, harus boleh. Kita niat 3, tengah-tengah semayang rasa nak kurangkan jadi 2, boleh, harus. Apatah lagi kita jadi makmum ketika semayang. Ikut imam ni penting. Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk makmum ikut. Makmum mesti dan wajib ikut imam. Selagi imam tak salah syarat, tak salah rukun, kena ikut. Kalau imam tu mabuk, tak boleh ikut . Imam tak tutup aurat ke apa, tak boleh ikut tu. Tapi kalau imam, betul kita kena ikut. Wajib makmum ikut imam. Nampak? Ya. Ya? Makmum tahu amin saja. Lepas tu? Tak ada masalah? Tak. Dia ada pendapat. Ni nak sebut ni. Pendapat mazhab. Kita kalau kita jadi makmum ni, tak payah baca napa pun sah semayang kita. Fatihah tak payah, tahiyat akhir pun tak payah. Hak wajib-wajib tak payah baca. Pasal apa? Pasal semua imam tanggung. Ini kelebihan semayang jemaah. Tak payah baca apa. Ini ada pendapat. Tapi kalau Syafi'i kita kena baca lah. Fatihah kena baca makmum. Yang tahiyat akhir tu yang wajib kena baca. Tu dia. Baik. Apa tadi? Ikut imam tu penting. Walaupun kita niat 2, tiba-tiba imam buat 3, mesti ikut imam. Hadis saya baca tadi. Dia contoh macam ni lah. Contoh kita semayang subuh. Mari masjid semayang subuh. Tiba-tiba pagi tu kita terlewat siapa? Masuk masjid, tengok-tengok jemaah ni tahiyat akhir dah. Imam dan makmum tahiyat akhir. Kita pun masuk saf takbir. Allahu Akbar. Apa kita akan buat? Kita akan duduk tahiyat akhir terus. Ini biasalah. Faham tak situasi ni? Yang kita tak tahunya, imam terlupa nak baca doa kunut. Bila terlupa nak baca doa kunut, imam nak sujud sahwi. Pasal doa kunut sunat ab'ad. Tertinggal sunat ab'ad, sunat sujud sahwi.
imam nak sujud sahwi. Kita masuk saf tahiyat akhir terus. Kita tak ada kena-mengena dengan 2 rakaat sebelum, tak ada kena-mengena dengan tertinggal kunut ni. Macam mana kita ni nak sujud sahwi juga ke? Baik, ingat hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam kena ikut. Mesti ikut imam. Makmum wajib ikut imam. Jadi kalau imam sujud sahwi, kita pun sujud juga 2 kali. Imam beri salam, kita pun bangun sambung 2 rakaat macam biasa, sekali dengan kunut. Nampak? Jadi kepentingan ikut imam, fadilah ikut imam tu sangat besar. Tak. Baik. Selesai kunut kita di masjid, di surau, berjemaah bersama imam selepas tarawih. Lepas tu balik rumah. Balik rumah ada lagi masalah. Isteri mengadu pada suami. Ada, abang, tadi semayang rasa tak cukup lah bang. Buat 8 rakaat aja. Sini berapa? 8 rakaat. Kemudian witir 3, 11 rakaat. Tak cukup lah bang. Dah lah tadi imam tarawih tu ekspres. Laju. Dia baca Fatihah pun 1 nafas. Tak. Ada imam tak. Dia nak laju punya pasal Fatihah 1 nafas. Dia kalau boleh Fatihah dengan surah nak 1 nafas juga tu. Nampak? Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Tak. Ya rakaat terus, tak ada Allahus samad dah. Ada relax, tenang-tenang je. Jangan gaduh sangat. Baik, isteri mengadu, abang, tak cukup bang 11 rakaat semayang tadi bang. Ni rasa nak sambung lagi ni kat rumah, nak tambah lagi ni. Boleh ke tak? Suami pula tanya, tapi yang tadi di masjid kita telah buat semayang witir. Semayang witir ni semayang penutup. Boleh ke yang kita sambung lagi dekat rumah ni? Boleh ke? Nampak? Ini berlaku masalah. Ini masalah biasa yang berlaku di kalangan masyarakat. Suami tanya, boleh ke yang sambung lagi ni? Tengok daripada cara slang suami cakap, kita cakap suami ni orang Terengganu. Nampak? Tak. Ini nak khabar sikit rahsia orang Terengganu ni. Ni rahsia. Jangan khabar ke orang lain. Ni antara kita je. Tak. Orang Terengganu, tak. Kalau dia nak panggil isteri dia, nak panggil bini dia, dia akan panggil sayang ataupun dia akan panggil yang. Sayang dengan yang je. Orang Terengganu tak panggil bini dia ayang. Nampak? Orang Terengganu tak panggil ayang ke bini. Kalau orang Terengganu panggil ayang ke bini, itu menghina bini dia. Dia menyamutarahkan bini dengan binatang. Dia panggil ayang ke bini. Macam ayang Kentucky tau. Nampak? Orang Terengganu dia panggil sayang ataupun yang je. Tak. Ini penting ni. Kok kita ada jodoh dengan perempuan Terengganu, jangan panggil ayang ke bini. Marah bini kita. Tak. Dia sayang ataupun yang je. Itu rahsia orang Terengganu lah tu. Baik. Balik semula tadi, suami tanya isteri ni, boleh sambung tak? Jawabnya, tak ada masalah, boleh sambung. Tak. Tapi kita sambung semayang lain. Tak. Jangan sambung witir. Sebab Nabi kata, la witrani fi laylah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. 1 malam hanya valid untuk 1 witir. Nampak? Bila selesai dah kita buat witir di masjid, di surau bersama imam berjemaah selepas tarawih, kita balik rumah rasa nak sambung, kita sambung semayang lain. Semayang lain boleh sambung. Tak, banyak lagi. Dia ada tasbih, ada tahajud, ada hajat, ada taubat. Ataupun nak sambung tarawih lagi pun boleh. Tak, jangan semayang duha sudah. Tak, duha pagi. Nampak? Tengah hari tu belum zuhur tu. Sambung semayang lain. Ni hadis, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nabi beritahu. Tak. Ya. Dia buat juga. Dia khilafus sunnah, khilaful hadis. Bercanggahan dengan hadis yang Nabi sebut. Tak. Kalau boleh tak payah buat. Kalau kita buat dah witir, kita sambung je semayang lain. Ada juga orang kata, ustaz,
Apa nama ni, kita buat 3 rakaat kan, witir kan 11 rakaat. Kita buat 3 di masjid tadi, kemudian pagi esok sebelum subuh nak sambung lagi buat 5, buat 7, boleh juga. Nah, apa nama ni, dia ada pendapat macam tu. Cuma saya mengaji dengan guru saya ketika di Mesir. Guru saya tak berapa suka cara ni. Tak berapa suka. Dia cara nak buat witir, walaupun nak buat 11 rakaat paling banyak, dia mesti dalam satu masa. Dia tak boleh terputus mualak. Macam tarawih tak apa putus mualak. Kita buat 2, rehat sekejap, pergi makan, buat 2 lagi. Dah habis 2, pergi berak sekejap, ambil wuduk, sambung lagi 2. Tarawih tak apa. Nampak? Dia witir tak boleh. Tak. Kalau nak buat 11 dalam satu masa 11 rakaat. Sebab kalau kita buat putus-putus, dibimbangi ni termasuk dalam hadis, takut jadi 2 witir dalam satu malam. Tak. Kita buat 3, kemudian buat lagi. Tak di sebelum subuh tu. Memang niat kita nak sambung rakaat, tapi takut termasuk jadi 2 kali witir. Itu dia. Jadi kalau nak buat 11 ataupun nak buat 9 ke, satu masa. Ini yang terbaik sebenarnya. Jadi jangan fikir susah-susah. Kalau kita buat dah witir, sambung balik, sambung semayang lain je, tak ada masalah, boleh sambung. Tapi jarang sangatlah orang boleh sambung ni. Ini orang yang betul-betul terpilih je. Nampak? Hak banyaknya semayang tak habis lagi tarawih di masjid, dia balik dah. Itu hak banyak. Kadang-kadang ada orang hak boleh habis tarawih dan witir bersama imam di masjid, balik di rumah, belum tentu dia boleh sambung semayang lain. Di rumah ni pun banyak ujian dia. Tak? Kalau yang perempuan, isteri ni dekat nak raya, sibuk lah. Nak buat kuih raya, nak jahit baju, nak setting langsir, nak susun sofa, macam-macam. Itu yang perempuan. Kalau kita yang lelaki ni, suami-suami, makanan berbuka hak ada habis lagi ada. Nak makan round kedua pula ni. Tak? Kemudian dengan drama dekat televisyen tu macam-macam ada. Orang TV pandai lah ni, orang TV. Tak? Bila mari Ramadan ni, dia siar rancangan Islamik. Tak? Dia buat mari rancangan Islamik, drama-drama ni. Halus je dia nak tarik kita. Suruh tengok juga TV bulan Ramadan. Bulan-bulan Ramadan dia buat mari drama Islamik. Sejadah Cinta. Oh, habis ya. Kita dengar sejadah ni, beres lalu. Habis drama Sejadah Cinta, malam esok buat mari lagi drama Islamik yang baru, Sejadah Berdiri. Oh. Kita tinggal ibadah tengok TV. Nampak? Itu bagus lagi lah tengok drama Islamik. Tak, kalau pergi tengok Smackdown, habis tu. Tak, tengok Smackdown. Tengok Smack ni, dia down habis pahala kita. Down. Kalau hak muda-muda ni, dia Smackdown kurang. Hak muda-muda dia minat K-pop. K-pop ni hak dari Korea ni. Tahu tak apa makna K-pop? Ni nak kabur sikit ni. Saya terah juga cari makna K-pop. Buka Google Translator. Bahasa Korea. Nak tengok makna K-pop ni apa. Tak jumpa makna. Pasal aku pun tak reti tulisan Korea. Nampak? Lepas tu cari lagi artikel, makalah, tulisan tentang K-pop ni. Cari. Rupa-rupanya K-pop ni maknanya patuh. K-pop patuh. Orang Kedah K-pop patuh. Maknanya tengok K-pop, habis terpatah, terkepok pahala kita. Itu natijah K-pop. Jangan duk tengok. Dia patah habis pahala. Hilang, tinggal zero. Dekat Masjid Rahimah Greenwood, dekat Gombok. Kalau pergi sekali situ, depan masjid ni dia pasang banner, bapak besar banner. Tulis dekat banner, pelancaran K-pop. Kita duk baca ni, biar betul je ke masjid ni. Tak, bulan-bulan Ramadan panggil K-pop. Rupa-rupanya K-pop tu ringkasan daripada kempen penghayatan orang puasa K-pop.
Tertipu kita. Kita ingat ke K-pop menyanyi tu rupanya kempen penghayatan orang puasa. Tak pandai dia, kreatif lah, kreatif. Nak tarik orang. Tak satu benda yang boleh dipuji lah. Jangan baca atas saja, sebab tu jangan baca separuh je. Dia kena baca habis. Tak, ataupun jangan tengok TV 1, 2, 3 je, kena baca juga surat khabar lain. Begitulah maksudnya. Baik. Apa tadi? Balik di rumah kita boleh sambung semayang lain, tak ada masalah. Baik. Nak sebut satu benda. Ini kita nak kata fiqh ni luah, inilah ulama berbahas panjang tentang semayang sunat ni. Ada ulama berpendapat kita boleh gabung semayang sunat. Semayang sunat boleh gabung niat dia. Contoh kita bangun tengah malam. Ini bukan bulan Ramadan pun tak apa, malam-malam di luar Ramadan. Bangun pukul 3, rasa mengantuk, letih. Tapi nak bangun semayang juga, nak qiyam ni. Baik, kita pun berdiri tegak, niat semayang. Ambil wuduk dululah. Jangan bangun tidur semayang terus, ambil wuduk dulu, niat. Sahaja aku semayang sunat tahajud. Gabung sunat hajat. Gabung sunat jenazah 2 rakaat. Sunat jenazah pula dah. Sunat tahajud, sunat hajat, gabung sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Boleh. Sah semayang kita. Ini perbahasan panjang di kalangan ulama boleh. Dia semayang sunat saja, semayang wajib tak boleh. Semayang fardu, semayang wajib lah niat. Jangan gabung niat pula. Zuhur, subuh, jangan gabung. Saja aku semayang subuh gabung sunat hajat, tak boleh. Tak. Subuh, zuhur gabung. Tak boleh gabung. Tapi semayang sunat boleh gabung. Ada syarat. Bukan senang-senang. Syarat qauli dan fi'li sama boleh gabung. Kalau tak sama tak boleh gabung. Macam tadi tu, saja aku semayang hajat gabung sunat jenazah, tak boleh ya. Tak, jenazah lain qauli dan fi'li. Semayang sunat yang qauli dan fi'linya sama, kita boleh gabung. Itu semayang sunat sahaja, semayang wajib tak boleh. Begitu juga berlaku ni untuk muslimat. Orang perempuan dengar ni. Orang perempuan ni biasalah Allah jadikan mereka ada waktu-waktu cuti. Dalam sebulan mari haid, keluar darah, datang bulan period tu. Jadi orang perempuan bila datang haid tak boleh semayang. Tak boleh semayang. Kemudian dalam bulan Ramadan mari darah keluar haid ni, semayang tak boleh, puasa kena tinggal. Nampak? Ini anugerah cuti yang Allah beri. Kena tinggal lah, jangan buat rajin pula nak semayang juga. Jangan. Allah beri cuti, kita ambil cuti ni. Dia ada 4 perkara. Ini sepakat mana-mana mazhab. Orang uzur ataupun orang yang hadas besar, dia tak boleh buat 4 perkara. 4 perkara ni sepakat. Kita pergilah mana-mana mazhab pun 4 ni sepakat tak boleh buat. Yang pertama semayang. Semayang tak boleh bagi orang yang uzur. Haram buat. Kedua puasa. Orang uzur tak boleh puasa. Orang uzur juga tak boleh tawaf Kaabah. 3. Terakhir, orang uzur tak boleh jima' suami isteri. Ini 4 ni sepakat. Ulama mana-mana mazhab kata tak boleh. Ada pun yang lain khilaf. Berbeza pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Contoh baca Al-Quran. Ada satu pendapat kita tak boleh orang uzur baca Quran. Tapi ada pendapat yang membolehkan orang uzur baca Quran. Apalagi masuk masjid, kita kata tak boleh. Tapi ada pendapat yang membolehkan perempuan uzur masuk masjid dengan syarat dijaga pakai pampers dilengkap, boleh masuk. Nampak? Tu dia. 4 ni sepakat, yang lain khilaf. Semayang, puasa, jima', tawaf Kaabah. Ini sepakat. Mana-mana mazhab tak boleh. Yang lain khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Baik. Jadi orang perempuan ada cuti. Allah beri anugerah cuti pada mereka. Dalam bulan Ramadan pun datang uzur, tinggal puasa. Jadi orang perempuan ni jaranglah puasa cukup sebulan. Pasal apa? Pasal cuti ni lah. Anugerah yang Allah beri. Tu pun belah-belah tak cukup puasa,
Tak raya dia semangat sekali raya. Nak. Orang kalau tahu dah puasa dah cukup, raya slow-slow je. Ni bagi yang cukup dia raya sakat. Tu dia. Tak. Bergurau je tu, makcik. Jangan marah pula. Ni saya sebut ni perangai orang Terengganu lah macam ni. Orang sini alhamdulillah 2 kali 5 je. Baik, kita tinggal puasa tak matinya tinggal puasa. Tak kira lah sebab uzur, sebab sakit, sebab musafir ke apa tinggal puasa. Habis Ramadan masuk Syawal. Masuk Syawal timbul dilema wanita. Mari tanya ustaz, akak ni ustaz, saya ni ustaz, macam mana ni? Nak puasa 6 dulu ke nak puasa qada dulu? Ini biasa berlaku masalah. Tak. Baik, di sini ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama kata kita puasa 6 dulu. Lepas puasa 6 baru kita puasa qada. Apa hujah? Hujah pendapat pertama ni kata puasa 6 pasal 6 ni hanya ada di bulan Syawal. Bulan Syawal aja ada puasa 6. Habis Syawal tak ada dah 6. Puasa qada ada 10 bulan lagi tu. Tempoh untuk qada sebelum masuk Ramadan tahun depan. Kita boleh pilih mana-mana waktu untuk qada. Puasa 6 Syawal je. Jadi kita selesaikan yang 6 di bulan Syawal, qada kita ambil 10 bulan lagi tempoh untuk qada. Pendapat pertama. Pendapat kedua pula kata kita puasa qada dulu, selesai qada baru buat 6. Apa hujah? Hujah mereka qada tu wajib, 6 tu sunat, utamakan yang wajib, selesai wajib baru buat sunat. Ni pendapat kedua. 2 pendapat ni pendapat ulama mazhab betul belaka. Terpulang pada kita nak ambil yang mana. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, letih sikitlah kita. Penat. Nak puasa qada 10 hari. Kemudian nak puasa 6 di bulan Syawal 16 hari. Untuk sebulan Syawal kita nak puasa. Letih ya. Dahlah kita di banyak open house. Jadi kita ambil pendapat pertama puasa 6 saja di bulan Syawal. Puasa qada kita pilih mana-mana bulan yang lain. Dan satu lagi pendapat. Ni saya nak sebut ni. Saya nak sebut poin hak ni ya. Dia macam sembahyang sunat tadi, puasa sunat pun boleh gabung ni. Contoh kita di bulan Syawal ni, bulan Syawal dak. Kita nak puasa esok hari, malam kita niat. Sahaja aku puasa qada esok hari. Gabung sunat 6 Syawal. Kebetulan esok hari Isnin, gabung sunat Isnin. 3 niat kita puasa 1 hari. Sah sembahyang kita. Sah puasa kita. Sah puasa. Puasa wajib Ramadan tak boleh gabung. Wajib Ramadan je lah. Jangan gabung pula. Macam semayang tak boleh gabung niat. Wajib Ramadan pun sama. Contoh dok semalam. Semalam ini hari Isnin. Semalam jangan ada pula orang niat. Saja aku puasa esok hari gabung dengan sunat Isnin. Tak boleh. Ramadan jangan gabung niat sunat lain dah. Tapi bila habis Ramadan sudah habis waktu wajib puasa. Tak boleh gabung. Walaupun asal puasa qada ni wajib. Qada ni wajib. Tapi disebabkan kita nak buat di luar waktu wajib, di luar waktu Ramadan, ulama kata boleh gabung niat. Boleh gabung. Qada 6 Syawal, Isnin ataupun Khamis boleh. Untuk 1 hari. Dan mana yang afdal? Yang afdal satu-satu. Ni tak boleh lari dah. Afdal mesti satu-satu. Semayang taubat 1, hajat 1, tahajud 1, 2. Ini yang afdal. Puasa qada 1, 6 Syawal 1, Isnin ataupun Khamis 1, ini yang afdal. Cuma kita sebut perbahasan ulama, ada yang mengharuskan gabung semayang sunat ataupun puasa sunat ni. Boleh gabung, sangat sesuai bagi golongan-golongan yang malas macam kita lah. Tu dia. Ni pendapat ulama. Nampak? Kita boleh pilih. Fiqh ni luas sebenarnya. Nak cerita, itulah fiqh ni dia luas. Jadi kalau kita bertemu dengan pendapat-pendapat yang berbeza dengan apa yang kita faham sebelum daripada ni, jangan kata tak betul pula. Tak, pasal dia luas. Dia luas. Contoh, apa nama ni? Biasa yang menerokai, ada apa nama fiqh yang baru ni, Al-Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Dr. Yusuf Al-Qardawi dia banyak menerokai bidang-bidang fiqh yang baru.
Pasal nak menyesuaikan fiqh dengan orang yang jauh daripada Islam. Di akhir zaman diketahui dah orang sangat jauh dengan agama, tiba-tiba kita nak bawa fiqh yang payah, menyebabkan orang lagi jauh dengan agama. Sebab tu dengan kehebatan ilmu yang Allah beri pada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia reka fiqh-fiqh yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sangat mudah untuk diamalkan. Ini antara yang sangat, satu perkara yang boleh dipuji lah Dr. Yusuf Qaradawi buat. Nampak? Antaranya yang pasal tayamum. Kita pernah baca tayamum ni. Apa nama ni? Kalau kita nak tayamum juga, kena ambil tanah. Tanah, tepuk tanah tu, lepas tu buat gini pula, sapu muka. Tepuk lagi, ni biar jatuh, sapu tangan pula dak. Dah kalau tak ada tanah, dak. Baik pendapat yang lain, dak boleh tepuk dinding. Ni dinding tepuk. Ini dak sah. Tak ada masalah, sah. Contoh macam kita ini guru saya sebutlah, ketika dalam flight, kita tengah duk terbang dalam flight tu. Ni kita kena faham, air yang dibekalkan dalam kapal terbang tu, air untuk orang guna basuh kecing berak. Sahaja. Tiba-tiba kita pergi ambil wuduk. Kalau 200 orang dalam flight tu pergi ambil wuduk belaka, menyebabkan kering air, orang berak, orang kecing tak boleh nak basuh. Kan jadi susah. Jadi ini pendapat ni, kita boleh tayamum, tepuk dinding kapal terbang tu. Ni ya. Kalau dinding tu cermin, tak ada masalah. Sebab debu ni mana-mana ada. Tambah-tambah sekarang ni, KL ni banyak debu. Allah berdebu dengan jerebu lagi. Jadi tepuk dinding. Lepas tu kita sapu. Kemudian semayang pula, kalau flat ni semayang atas kursi ni. Semayang atas kursi duduk. Kalau Syafi'i memang kena qada balik bila turun. Pasal kita hanya semayang hormat waktu. Tapi kalau Hanafi tak payah qada lah. Selesailah semayang kita. Walaupun kita semayang di atas kursi, rokok sujud tak lengkap, menghadap kiblat pun tidak, pasal kursi tu menghadap ke depan, semayang kita dikira sah. Tu dia. Nampak? Jadi kalau kita bacalah tentang fiqh-fiqh yang kontemporari ni, yang muasir, yang moden, kita akan menemui berbagai ada satu pendapat-pendapat yang baru. Ya. Ya. Jadi soalan tuan tu, yang kedua tu jawab dah soalan pertama. Dia pasal apa? Jadi witir ni nombor 1. Sedangkan dalam Quran Allah sebut tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Allah sebut tahajud dalam Quran. Witir tak ada disebut pun. Dia nak ambil sesuatu asas hukum dalam Islam, bukan Quran saja, hadis pun ada, ijma' ulama pun ada, qiyas pun ada. Ini 4 benda ni. Baik. Memang Quran sebut tahajud, tapi dalam hadis Aisyah sebut. Nabi ni kebiasaan kalau dia terlewat bangun. Ni macam disebut tadi, terlewat bangun, maknanya waktu tu sikit lagi nak masuk subuh. Kalau nak semayang belaka tahajud, taubat, ajak, witir tu tak sempat. Jadi waktu yang sempit tu Nabi ambil satu semayang witir. Jadi berdasarkan daripada hadis ni, ulama berpendapat semayang witir nombor 1. Sebab Nabi buat witir. Nampak? Kalau tahajud nombor 1, Nabi buat tahajud lah. Walaupun Quran sebut tahajud, memang tak dinafikan tahajud ni ada kelebihan dia, ada fadilat yang tersendiri, tapi ranking tu lebih witir lagi. Tu dia. Nampak? Semayang witir, kita ulang balik, semayang witir sunat yang ranking nombor 1. Sunat kita buat tiap-tiap malam. Malam-malam Ramadan sunat kita berjemaah.
Tak, pasal apa saya sebut walaupun ni nak masuk akhir dah Ramadan kita, pasal orang kita ramai terlepas pandang. Dia buat ibadah tu sikit lagi nak sampai kepada klimaks dia. Tiba-tiba dia bangun lagi. Tak lengkapkan 3 rakaat witir. Ini rugi. Rugi. 3 rakaat. Sabar sekejap. Sekejap. Duduk bersama imam semayang jemaah witir. Ataupun, contohlah kalau masjid kita ni ada nak buat qiyamul lail perdana. Contoh malam ni, pukul 3 pagi esok, nak himpun balik ini, nak qiyamul lail. Baik, guru saya cadangkan. Ini cadangan guru saya dan saya cuba lontarkan balik cadangan guru saya. Dia cadangkan kalau kita malam ni nak buat qiyamul lail pukul 3, tarawih ni kita buat tanpa witir. Malam ni kita buat tarawih je 8 rakaat, witir kita postpone. Kita buat selepas qiyamul lail pagi esok. Ini. Pasal nak himpun lagi ni. Pagi esok pukul 3. Kalau tak berhimpun dah tak ada qiyamul lail, pakak nak balik belaka, kita selesai selepas tarawih witir tu. Kalau kita nak himpun lagi qiyamul lail, kita buat selepas qiyamul lail. Ini cadangan dari guru saya lah. Itu terpulang lah pada kebijaksanaan AJK pula nak buat macam mana. Ada AJK dia takut, ustaz kalau kita buat qiyamul lail, ustaz mari 3 orang jadi kita buat selepas tarawih senang. Nampak? Tu dia. Kena kejar benda-benda macam ni. Orang yang nampak ringkas, orang yang nampak benda tu tak ada apa-apa, tapi sebenarnya benda tu lah banyak fadilat, banyak kelebihan. Tambah-tambah di bulan Ramadan ni. Kita nak ambil belaka ni. Yang Allah kata la'allakum tattaqun. Natijah dari puasa kita nak kejar. Yang Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan segala dosa ni, kita pun nak rebut nak ambil juga. Yang kita habis Ramadan, kita akan sambut Idul Fitri, raya fitrah. Apa makna? Maknanya bila habis Ramadan kita sambut raya yang mana kita ni seperti fitrah, bersih, suci daripada dosa dan noda. Ni macam baby baru lahir. Bayi yang baru lahir ibarat kain putih, tidak ada apa-apa warna lagi. Warna hitam tak ada, hijau tak ada, biru lagi tak ada. Pada kain tu putih bersih. Kita pun sama. Bila habis Ramadan, kita putih, bersih, tak ada apa-apa dosa. Sebab apa? Sebab telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Itu yang kita nak. Ini kejar. Sebab tu dah hadis yang kita nak buat Ramadan ni, dia 2 syarat. Imanan, dengan penuh keimanan. Yakin, akidah kita biar jelas. Iman kita biar mantap. Lepas tu ihtisab. Ihtisab ni apa? Segala tawaran yang Allah janji, yang Nabi janji, kita harap, kita nak. Itu maksud ihtisab. Jadi bila kita sebut ihtisab ni, ada tak golongan-golongan, biasanya golongan tarikat ni lah. Dia kata tak boleh kita beribadah nak harap syurga, nak harap pahala, jadi tak ikhlas. Dia mesti kerana Allah saja. Tak. Nampak tak? Kalau kita buat ibadah sebab nak syurga, nak pahala, jadi tak ikhlas. Ini. Nabi pernah doa apa Nabi kata? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Nabi minta tu, ya Allah, aku minta redha kamu, aku minta syurga kamu. Nabi minta. Nabi dah ikhlas. Ini tak ada masalah. Dia niat kerana Allah, dan sampingan-sampingan yang berkaitan dengan akhirat diharuskan. Kerana Allah nak syurga, nak pahala, tak ambuh neraka, tak ambuh dosa, diharuskan. Yang tak bolehnya hak dunia ni. Kata kerana Allah, lepas tu nak suruh orang puji lah, nak suruh orang balas budi lah, nak suruh orang undi dia lah. Dia buat macam-macam. Itu untuk dunia tak boleh. Jadi riak. Jadi riak ni syirik kecil, syirik asghar. Tu dia. Untuk akhirat tak ada masalah. Wallahu alam, perkongsian sedikit sebanyak. Mudah-mudahan memberi kebaikan dan manfaat kepada kita. Ada soalan lagi tak?
Tak ada dah. Ya, ya. Ah. Mhm. Aha. Hmm. Mhm. Sedang buat tarawih. Hmm. Ah. Dia satu benda pasal semayang ni tak, kita contoh imam semayang lain. Imam contoh semayang tarawih. Jadi kita belakang niat semayang lain sebagai makmum. Tak kira lah, bukan hanya witir saja. Nak niat semayang hajat ke apa ke. Tak. Syarat yang sama tadi kita sebut, qauli dan fi'linya sama, boleh. Boleh. Imam semayang tarawih di depan. Di depan imam semayang tarawih. Kita sampai lewat, isyak tak semayang lagi. Jadi kita masuk belakang imam yang tengah semayang tarawih, kita niat isyak. Kita niat fardu, boleh. Imam habis 2 rakaat tarawih, kita sambung lagi 2 isyak kita. Itu dibolehkan. Apatah lagi witir, lagi boleh. Witir itu semayang sunat aje. Nampak? Semayang fardu pun boleh. Ya je. Maksudnya macam mana tu? Qada apa? Qada isyak? Maknanya semayang qada, nak ikut imam. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita selesai dah semayang maghrib berjemaah contoh. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah. Orang selesai dah semayang. Tak. Hamba Allah tu mari, tengok selesai dia nak semayang seorang, tak sedap. Dia ajak siapa-siapa jemaah. Tak. Awak nak tolong saya tak? Apa dia? Ingat aku nak minta derma ke apa? Awak tolong jadi makmum saya. Awak niat sunat, saya niat maghrib. Boleh. Tak, boleh jadi tolong menolong pula di situ. Nak suruh dia dapat 27 kali ganda pahala. Tak. Itu. Ada lagi pendapat tak? Ni kita sebut saja. Contoh, kita sampai lewat, kita masbuk. Semayang jemaah ni, masbuk. Imam beri salat, kita pun bangun belakang ramai-ramai. Tak, satu saf. Tak, contoh, saya, Dr. Haji duduk sebelah. Ini kita masbuk ni. Imam beri salam dah. Kita pun bangun sambung rakaat yang tertinggal. Jadi, saya yang masbuk ataupun siapa-siapa sebelah ni, tak ada pendapat kita boleh undur. Kita undur ke belakang, kemudian kita cuik bau dia. Kita pula nak berimam dengan orang sebelah kita. Pun ada pendapat yang membolehkan. Tapi itu pendapat yang nadir, yang lemah. Ini boleh. Tak, sebab tu saya kata fiqh ni sangat luas. Sebab tu saya kata, saya tegaskan, kalau kita bertemu pendapat-pendapat yang berbeza dengan apa yang kita pegang selama ni, jangan mudah melatah. Tak, jangan mudah melatah. Sebab itu semua berdasarkan Quran dan hadis juga mereka buat. Melainkan yang kata semayang pakai niat saja. Memang tak betul lah tu. Itu memang jelas-jelas tak betul dah. Tak. Itu lain pula. Kalau kita bertemu, kita ataupun kita rujuklah, mungkin kita tak faham, tengok orang buat pelik yang nampak. Tak. Kita tanya ustaz, ada pendapat? Alhamdulillah, tak ada masalah. Kalau semayang pakai niat ataupun semayang macam Syiah atau ambil batu letak, itu memang pelik sungguh lah tu. Itu memang tak kena dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup setakat tu tazkirah kita pada pagi ini, mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat. Saya minta masa 5 minit lagi untuk buat pengumuman. Yang pertama, minta izin sikit umum derma. Derma ni saya fokus kepada Madrasah Al-Ansar di Basung Telemong, Hulu Terengganu, yang diasaskan oleh Ustaz Kamaruzzaman Abdullah. Ustaz Kamaruzzaman rasanya pernah mari ke sini kot. Jadi saya salah seorang ahli lembaga pengarah di madrasah itu, sedang mencari dana. Ustaz Kamaruzzaman ni, dia ni asal pensyarah Kuza. Sekarang Yuniza di Gambadak tu. Pensyarah. Dia berhenti pensyarah, balik ke kampung di Basung, Hulu Terengganu tu, buka madrasah. Kalau
jadi pensyarah ni gaji 3-4 ribu boleh hidup mewah dah. Kalau nak hidup mewah, gaji 3-4 ribu, rumah tanah keluarga ayah ada belaka dah, boleh hidup senang lah. Tapi tak, jiwa murabbi tu ada dalam diri, berhenti balik rumah, balik kampung buka madrasah. Tak. Dia di Terengganu ni ada Kuala Berang. Kuala Berang tu hulu Terengganu. Di Kuala Berang ada Telemong. Telemong tu hulu Kuala Berang. Nampak? Dalam Telemong, Telemong tu ada Basung, tempat madrasah. Basung ni hulu Telemong. Jadi tempat ni memang hulu sungguh. Ada madrasah Al-Ansar hak Ustaz Kamarul Zaman. Dia jalan nak pergi ke Tasik Kenyir. 70 kilo dari Kuala Terengganu sebelum sampai Tasik Kenyir, 5 kilo lebih kurang, ada kita akan nampak bangunan madrasah tinggi sangat. Memang kita boleh cang terus sebab di situ hutan lagi. Tak, memang kawasan yang hutan, nampak bangunan madrasah. Sekarang baru ada 1 bangunan. Hanya boleh memuatkan pelajar lelaki saja. Sekarang baru ada pelajar lelaki. Pelajar perempuan tak boleh belajar lagi. Sedangkan permintaan tu ada. Dan sekarang kita tengah siapkan fasa kedua bangunan. Kalau boleh nak siap juga tahun ni, tahun depan kita ambil pelajar perempuan. Tak, insya-Allah muslimin muslimat lah, tolong bantu insya-Allah. Nanti tolong hampa sejadah di belakang sana, kita mendermalah sedikit sebanyak ataupun zakat kalau ada bagi madrasah Al-Ansar. Saya duk perhatikan bila mana tarawih ni adalah mana-mana masjid, mana-mana jemaah sedia borang tahlil. Tulis nama arwah ayah dia, arwah mak dia, beri sumbangan, orang tahlil kan. Tak. Satu lagi cara kita buat apa? RM10 kita buat keluar. Niat atas nama arwah ayah, niat atas nama arwah mak kita. Orang ambil duit itu pergi belajar, buat madrasah, buat musalla, sekolah ke apa. Inilah yang dipanggil sedekah jariyah. Apa makna jariyah? Maknanya berjalan. Jariyah ni berjalan. Sedekah yang mana pahala tu berjalan. Berjalan, masuk, kita mati pun pahala tu masuk lagi. Ini sedekah jariyah. Dia ada sedekah yang tidak jariyah, tidak berjalan. Contoh kita beri pada orang miskin. Beri RM10, dia buat beli rokok, habis ya. Dia sedekah tu boleh pahala, tapi tidak jariyah. Nampak? Bukan kata marah haram beri orang miskin, tidak, berilah. Tak, boleh pahala juga. Cumanya kita nak cari yang jariyah. Jariyah ni lah. Nak buat apa nama ni, kompleks tu. Itu jariyah, orang akan guna semua bila siap lagi. Tapi di samping beri harta, beri juga ni Al-Ansar ni. Nampak? Ada untuk madrasah Al-Ansar insya-Allah. Baik, itu yang pertama, derma. Bagi siapa yang tak mahu derma, ada jualan sambil derma. Kita beli sambil derma. Yang pertama buku ni. Buku. Ingat ada 3 bulan lepas ataupun bila lah baru ni saya datang, saya cerita pasal isu di Syria. Apa kezaliman yang Bashar Assad buat pada rakyat, puncanya mereka Syiah buat zalim pada Sunni di Syria. Dan alhamdulillah Ramadan ni siap buku ni. Segalanya telah terbongkar. Tajuk buku ni Siri Pembongkaran Kesesatan Syiah. Buku ni ditulis oleh 3 orang ulama besar di tanah Arab. Dr. Muhammad Amhazun, almarhum Syekh Sa'id Hawa, Dr. Muhammad Al-Afghan. 3 orang ulama, pelajar-pelajar kita di Mesir terjemah buku ni. Dia bukan fokus pasal cerita Syria, fokus pasal kesesatan Syiah. Jenayah sepanjang zaman yang dilakukan oleh Syiah terhadap Sunni. Hak di Syria tu hak keberapa ratus kali dah Syiah buat zalim pada Sunni. Hak sebelum-sebelum ni banyak lagi. Cerita dalam buku ni juga punca kejatuhan khilafah Abbasiyah di Baghdad. Puncanya Syiah juga. Bekerjasama dengan tentera Mongol, Tatar menjatuhkan khilafah Abbasiyah di Baghdad. Syiah. Jakim telah keluarkan fatwa Syiah sesat. Kita pun tahu sesat Syiah, cuma kita tak tahu hujah nak menyatakan Syiah ni sesat. Buku ni menceritakan. Kita akan tahu apa yang kita sebab mereka ni jadi sesat. Kita nak kata mereka sesat, kita nak kata dia ni bapak kafir pun biar ada hujah. Jangan mudah-mudah. Ni main tuduh je bapak kafir pun semua. Ni orang hak dak reti dah ni. Nak kata benda-benda macam tu, pastikan ada bukti-bukti yang boleh kita kata.
Dan nak kata Syiah sesat, ada bukti. Bukti kita beli buku ni, kita akan tahulah apa yang menyebabkan mereka jadi sesat dan boleh terkeluar daripada agama Islam. Jadi kufur terus. Di buku. Segalanya telah terbongkar. Kita beli juga sambil membantu penterjemah buku ni. Masih lagi belajar. Tak ada imkan mana buat buku ni supaya dapatlah sikit side income tu. Harga buku ni RM15. Ada di luar sana insya-Allah. Kemudian yang kedua ada juga lagi beli sambil derma juga kapsul habbatus sauda. Saya mana-mana memang saya jual kapsul ni. Bantu pelajar-pelajar Mesir lah. Kapsul habbatus sauda khasiat mudahnya ganti Panadol. Panadol tolong tinggal, bahaya. Cepat, memang cepat hilang pening, cepat hilang sakit, tapi jangka masa panjang mudarat dia banyak. Tinggal Panadol, ganti makanan sunnah yang dijamin oleh Nabi ni. Habbatus sauda sekarang dibuat kapsul. Mudah. Lepas ni kalau pening kepala, sakit gigi, sakit perut, lengah badan, sakit urat, sakit sendi, ambil 2 biji kapsul habbatus sauda, telan. Insya-Allah lega. Kalau yang perempuan yang ada masalah senggugut, jangan makan Panadol. Anak dara hari ni bila sakit perut senggugut telan Panadol, bahaya. Nampak? Ambil 2 biji kapsul habbatus sauda, telan, insya-Allah lega. Kalau anak kita yang kecil, yang bayi tu, umur 6 bulan ke atas, dia demam ke, batuk, sesama, kembung perut, tarik, kerah, payah nak berak, alahan ke apa, ambil sebutir kapsul habbatus sauda, kita gunting. Gunting kapsul, dia akan keluar minyak warna hitam. Itulah minyak habbatus sauda. Titik atas sudu, beri anak minum. Insya-Allah lega. Baby pun boleh makan. Bayi dia boleh makan, minum. Tapi kena gunting lah, jangan beri sebutir tu dekat anak. Nampak? Satu kotak ada 24 biji, harga RM10. Panadol 24 biji tak boleh harga RM10. Habbatus sauda boleh 24 biji RM10. Beli sambil derma, kemudian kita ikut sunnah, makan makanan sunnah. Banyak package kita akan dapat dengan harga RM10. Ada di luar sana. Kemudian satu lagi barang, beli sambil derma untuk madrasah ni, keropok keping asli dari Terengganu. Ada di luar sana, keropok ikan tambang. Teremak keropok ni dak rata. Siapa nak rasa keropok ikan sungguh keluaran Bumi Putera Muslim, harga keropok ni RM12 semungkus. Biasa kalau malam-malam saya bawa tester goreng, itu percuma saya beri rasa. Kalau sedap beli, kalau tak sedap pun beli juga. Tapi pagi ni puasa tak ada lah tester tu. Ada untuk muslimah yang uzur, dia boleh rasa. Yang puasa tak boleh lah. InsyaAllah. Jadi pagi ni 2 cara derma ya. Yang pertama derma sepenuhnya untuk madrasah Al-Ansar. Kalau ada zakat, berilah zakat. Untuk nak banner ni, bangunan untuk pelajar perempuan, tahun depan nak ambil. Lagi tak boleh derma, kita beli sambil derma. Ada buku Syiah di RM15, kapsul habbatus sauda RM10 dan keropok keping RM12 dari Terengganu keropok ni. Cara pertama ada, cara kedua ada, beli sambil derma. Cara pertama tak boleh, cara kedua tak boleh, ada cara ketiga. Cara ketiga ni kita simpan duit, tak payah buat apa-apa, kita memang kedekut. Tak. Minta maaf banyak, tersilap cakap, terkasar bahasa. InsyaAllah ada rezeki kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatal qadri wa ballighna lailatal qadri wa ballighna lailatal qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.